Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah tuan-tuan kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم. وبعد قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana memberi peluang kepada kita untuk berada di dalam majlis ini. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Hari ini kita nak cerita pasal perkahwinan. Perkahwinan, pernikahan merupakan suatu perkara yang digalakkan di dalam agama Islam. Perkahwinan juga merupakan salah suatu sebab adanya keturunan dan dapat memakmurkan muka bumi ini. Pernikahan adalah merupakan ibadat yang memakan masa yang lama. Kenapa? Kalau kita semayang tadi dah habis dah. Kalau kita puasa, waktu puasa dah buka habis dah. Tapi bila seseorang itu nikah, maka daripada dia mula nikah sampailah dia memutuskan hubungan dengan pasangan tu, itu semua tu merupakan peluang-peluang ibadat yang makan masa yang lama. Dalam perkahwinan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam perkahwinan itu kebaikan dan manfaat bagi pasangan tersebut. Seperti mana dalam ayat yang saya baca tadi, Allah Subhanahu wa taala memberitahu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untuk kamu pasangan suami isteri di antara kamu. Pasangan suami isteri di antara kamu manusia. Jangan pergi cari jin di antara kamu. Kemudian apa yang kita dapat bila ada pasangan ini? Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram antara satu sama lain. Bila ada pasangan ni tuan-tuan, maka dia ada rasa tenteram. Sehingga kan kalau dulu waktu saya kerja tu kan, bila kerja ni kena jawablah soalan dalam mesyuarat tu macam-macam. Bila mesyuarat tu bukan mesyuarat nak selesaikan masalah, mesyuarat nak mengenakan. Jadi kena jawablah kan. Jadi tension lah tak. Sampai ada pegawai tu, manager tu, dia kata, kamu kahwin lah cepat-cepat. Ahmad, dia kata, kahwin cepat-cepat. Dia kata. Dia pun tension juga, dia kata.
kan, kerja tension. Tapi tension macam mana pun, dia kata, kalau kita ada isteri, bila balik tenteram, dia kata. Yang kamu ni walaupun engineer, dah kena balun macam-macam, balik tengok ceiling je lah, dia kata. Tengok ceiling kan. Maknanya salah satu kebaikan ada pasangan ni tuan-tuan, dia menjadi menenteramkan perasaan kita, dan dijadikan di antara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya kata Allah, yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Perkahwinan ni juga tuan-tuan merupakan perkara yang pelik lah. Benda yang memang benar-benar merupakan takdir Allah. Si A berkahwin dengan si B ni. Kadang-kadang dah lama kenal baru nikah. Kadang-kadang baru kenal dah nikah. Kadang-kadang kenal dengan orang lain, berkenan dengan orang lain, nikah dengan orang lain. Tak? Kita pun tak tahu dengan siapa seseorang tu akan bernikah. Kan? Yang dah nikah satu pun tak tahu ada nikah dua ke tiga ke, tak tahu lagi. Dan pernikahan ni tuan-tuan digalakkan dalam Islam, amat digalakkan dalam Islam, sehingga Nabi SAW dalam sebuah hadis menyatakan, an Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin, al-haya wat-ta'attur was-siwak wan-nikah. Kata Nabi SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub, 4 perkara daripada perlakuan sunnah para rasul. Ini para rasul semua. Apa dia? Bersifat malu, suka kepada wangi-wangian, bersugi dan juga bernikah. Bernikah ni merupakan salah satu daripada sunnah perlakuan kehidupan para rasul. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyatakan, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Sesungguhnya telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad beberapa rasul, dan kami berikan untuk mereka itu, rasul-rasul itu, isteri-isteri dan anak-anak. Jadi boleh kata semua rasul ini beristeri, beristeri. Sehingga kan kita pun berdoa minta supaya ada pasangan. Apa kita doa ni? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, engkau berilah, kurniakanlah kepada kami isteri dan keturunan yang mana menjadi cahaya mata, bila kita tengok jadi tenteram. Ini antara kelebihan orang yang berkahwin. Pertama, dia mengikut perintah Allah. Yang kedua, orang yang berkahwin mengikut saranan yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila seseorang ini bernikah, maka dia harap supaya ada keturunan. Dan bila ada keturunan itu, kita pun niat biar ada keturunan, kita telah membuat suatu perkara yang menyeronokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada keturunan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanakahu taksuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamati hatta bis-siqti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bernikahlah kamu supaya kamu menjadi ramai, menjadi banyak. Ramailah, ada anak, ada isteri, kan. Sesungguhnya kata Nabi, aku bermegah-megah dengan kamu terhadap umat-umat yang lain pada hari kiamat, walaupun dengan anak yang gugur. Makna antara umat Nabi yang paling ramai ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rasa megah, Nabi rasa suatu kemuliaan. Tapi umat yang mana yang Nabi muliakan, rasa mulia, ialah umat yang menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis tuan-tuan. Itu antara kelebihan, galakkan supaya
kita bernikah. Galakkan supaya kita bernikah. Tapi kita ni tuan-tuan, ini cerita kita lah. Ada orang tak nak bernikah. Tapi dia tak nak bernikah itu bukan pasal dia benci sunnah Nabi, tapi dia rasa tidak ada keperluan. Kan, tidak ada keperluan. Itu serah pada dia lah. Jangan kita main-mainkan orang tu. Tapi kalau bernikah, itu lebih baik. Sehingga kan para sahabat, disebutkan para sahabat ini, antaranya siapa ya? Antaranya Ibnu Mas'ud. Antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata Ibnu Mas'ud, kalau tuan-tuan boleh amal baguslah. Sekiranya, kata dia, tiada tinggal daripada umurku melainkan 10 hari. 10 hari lagi tinggal. Nescaya aku suka berkahwin. Asalkan jangan aku berjumpa Tuhan padahalnya aku bujang. Nak cerita kahwin dia. Kalau ada umur 10 hari lagi, dia kata biar aku dalam keadaan bernikah. Ada pasangan supaya tak jumpa Allah dalam keadaan bujang. Begitu juga sahabat yang bernama Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Beliau ni ada isteri. 2 isteri dia meninggal. Meninggal salah satunya sebab penyakit taun. Namun kata dia, Sayyidina Muaz ni pun kena juga penyakit taun. Tapi kata ni apa? Dalam keadaan macam tu kena ada masalah, dia kata nikahkanlah aku kerana aku tidak suka berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan bujang. Lepas tu tuan-tuan, ada orang ni tuan-tuan, kita jarang orang tua-tua ni kahwin. Tak? Jarang. Tapi sebenarnya bagus kahwin tu. Bagus. Cuma kita ni bila ada orang tua kahwin ni, mulalah kita hina dia. Apalah orang tua ni, dah buang terbiat ke? Dia cakap gitu. Bila kahwin, cara elok dia kata buang terbiat. Habis nak buat macam mana? Cara tak elok. Itu lagi teruk. Memang buang terbiat sungguh. Kan? Lepas tu tuan-tuan, kalau ada orang nak kahwin, kita pun alhamdulillah bagus. Bagus. Kerana orang yang berkahwin ini, dia ialah baguslah kerana niat dia untuk menjaga diri dia, untuk menjaga diri dan untuk dia hidup dalam keadaan dia ikut salah satu daripada panduan yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, habis cerita tuan. Semua orang kahwin ni tuan-tuan, semua orang yang berkahwin ni tuan-tuan, dia nak supaya hidup ini dalam keadaan berkasih sayang, tenteram. Semua orang nak macam tu. Yang berkahwin pun macam tu niat dia. Yang keluarga lelaki, keluarga perempuan pun sama juga. Dia nak pasangan ni boleh hidup dalam keadaan berkasih sayang dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, kasih sayang ini tuan-tuan adalah benda yang berada dalam hati. Benda yang berada dalam hati. Benda yang berada dalam hati ini tidak ada kemampuan bagi kita untuk mengubah. Kita nak kasih sayang seseorang itu, kita tak boleh ubah hati dia. Tapi yang mencampakkan kasih sayang ke dalam hati seseorang itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mencampakkan perasaan kasih sayang kepada seseorang itu terhadap kita. Disebabkan hati itu di dalam kekuasaan Allah, Allah yang mencampakkan kasih sayang, maka setiap orang yang bernikah ini perlu ingat, untuk mendapat kasih sayang itu kita tidak boleh lari daripada panduan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh lari daripada mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah yang mencampakkan kasih sayang. Kasih sayang itu tak boleh kita nak cari, kita nak beli dengan harta, tak boleh.
Kasih sayang tu bukan melihat pada rumah yang besar, harta yang banyak, kereta yang besar dan banyak, bukan. Kasih sayang ni perasaan yang Allah campakkan dalam hati seseorang. Pasal tu, untuk kita membina rumah tangga ini tuan-tuan, kita kena pastikan kita ini, orang yang bernikah ini mempunyai niat, saya bernikah ini kerana Allah, untuk mencari keredaan Allah, untuk membina masyarakat kecil, masyarakat keluarga ini berdasarkan apa yang Allah perintah dan berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suami isteri ini dia membina rumah tangga ni masing-masing memikirkan bagaimana untuk taat perintah Allah di dalam rumah tangga. Boleh faham? Setiap suami isteri ini dia akan cari jalan bagaimana peluang mempunyai pasangan ini digunakan untuk mencari syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tak boleh lari daripada suami isteri ini menuntut ilmu. Tak boleh lari. Sebab menuntut ilmu itu, dengan menuntut ilmu itu barulah kita tahu apa yang Allah perintah, apa yang kita patut buat di dalam perkahwinan ini. Apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Lepas tu tuan-tuan, walaupun kita belajar agama, walaupun kita belajar apa, tetap kita kena sentiasa belajar. Belajar mencari ilmu. Kerana ilmu itu menjadi cahaya bagi kita untuk kita mengharungi kehidupan ini. Baik tuan-tuan, Nabi SAW, salah satu cara yang diajar oleh Islam untuk membina rumah tangga ini, memastikan rumah tangga ini bahagia, baik, maka diletakkanlah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh suami dan juga tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh isteri. Tadi kita kena carilah jalan mencari kasih sayang Allah pertama tadi. Yang kedua, kita kena tahu tanggungjawab suami dan juga tanggungjawab isteri. Tanggungjawab suami banyak dan tanggungjawab isteri lagi banyak. Tanggungjawab suami banyak, tanggungjawab isteri lagi banyak. Lagi banyak. Ini kita cerita sikit-sikit je lah. Ada antaranya tuan-tuan, antaranya tanggungjawab suami kepada isteri. Suami kena beri hak ni kepada isteri. Antaranya ialah bergaul dengan cara yang baik. Bergaul dengan cara yang baik dengan isteri ini. Firman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah isteri kamu dengan cara yang baik. Berurusanlah dengan isteri kamu dengan cara yang baik. Kemudian bila tidak menyukai mereka, ada benda yang kita tak suka, bersabarlah. Sebab perkahwinan ni tak ada yang kahwin semua bagus, tak ada. Pernikahan itu adalah pintu pertama untuk kita belajar bagaimana nak memahami orang lain. Apabila seseorang itu bernikah, maknanya dia telah bersedia untuk menerima seseorang yang barangkali kesukaan dia tak sama dengan kesukaan kita. Orang yang bernikah kena ingat, bila dia bernikah, dia perlu menghadapi cabaran yang ada pada pasangan ni. Kadang-kadang cara cakap dia berbeza dengan kita. Kadang-kadang budaya dia, caranya berbeza dengan kita. Maka orang yang bernikah ni dia faham, sekarang saya masuk dalam satu pintu kehidupan untuk memahami orang lain, bertoleransi, bertolak ansur, dan daripada perbezaan yang ada ini, kita nak membina suatu persefahaman untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tuan-tuan, suami isteri ini dia kena ingat, saya nak mencari keredaan Allah. Bila kita cari keredaan Allah,
maka insya-Allah di sana ada kebaikan di dalam hubungan suami isteri. Jadi dalam ayat ini Allah beritahu, kalau kamu tengok ada benda-benda yang kamu tak suka daripada pasangan kamu, maka bersabarlah kamu wahai suami, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Kadang-kadang isteri ni kan ada satu benda ni memang kita tak suka, dan dia pula memang payah nak buang perangai tu. Bukanlah benda haram, benda yang tak sesuai dengan kita, tapi dalam masa yang sama ada banyak kebaikan daripada isteri tersebut. Lepas tu Nabi SAW adalah merupakan manusia yang paling baik pergaulannya terhadap isteri. Pergaulannya terhadap isteri seperti mana yang disebut oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesempurna iman seorang mukmin ialah apabila ia paling baik kelakuannya dan paling lembut terhadap isterinya. Nak tengok iman-iman seseorang ni, sempurna hebat iman seseorang ni, tengok bagaimana cara dia bergaul dengan isteri dia. Tapi ada orang kan, bukan tengok iman-iman ni hebat, berapa kali pergi umrah, berapa kali pergi haji, berapa kali. Tengok bagaimana cara dia bergaul dengan isteri dia. Sebab apa? Sebab suami masa tu dia ada kuasa, dia rasa dia hebat. Tapi walaupun dia kata dia ada kuasa, dia rasa dia hebat, dia boleh buat apa-apa, tapi dia tetap takut nak menganiaya isteri dia. Takut untuk melakukan sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah. Kerana apa? Kenapa dia takut? Kerana iman tadi. Kerana iman tadi. Pasal tu Nabi ini orang yang paling lemah lembut terhadap isteri. Bukan makna tuan-tuan, semua orang keluarga para nabi ni ke, para sahabat ni tak ada masalah. Semua ada masalah. Pasti ada masalah. Tak ada yang tak ada masalah, tak ada. Maka bila ada masalah, itulah waktu kita mendidik, waktu kita mengajar, dan waktu kita sabar. Sabar. Antaranya kisah yang diceritakan tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab ni seorang pemimpin yang orang kata tegas, orang takut dengan dia, sehingga dia katakan kalau syaitan ni lalu satu jalan, Umar lalu satu jalan tu, syaitan akan jalan lorong yang lain. Takut. Jadi seorang ni datang ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab ni menjadi khalifah. Dia datang nak mengadu tentang isterinya yang suka berletir dan suka mengeluarkan kata-kata yang menyusahkan suami dia lah. Kan cakap itulah. Asyik cakap popek. Ini ada jenis perempuan macam tu. Ada orang cakap suami yang pendiam ni elok dia dapat isteri jenis macam tu. Cakap pasal dia menjadi penghibur bagi suami yang pendiam. Macam-macam lah. Kan, kalau suami pun pendiam, isteri pun pendiam, habislah dua-dua tengok wayang Hindustan. Itu je lah. Kan? Tapi kalau isteri dia jenis cakap, suami dia senyap. Kadang-kadang sesuai. Jadi sahabat ni, dia nak pergilah rumah Sayyidina Umar nak minta nasihat. Macam mana isteri ni? Meletih, cakap banyak. Dia pun tunggulah kat pintu Sayyidina Umar. Bila dia tunggu, dia terdengar isteri Sayyidina Umar pun berletih terhadap Sayyidina Umar. Isteri Sayyidina Umar lagi hebat, dia kata. Tapi Sayyidina Umar diam je. Itu satu cara. Kalau isteri ni banyak bercakap, diam je. Kalau boleh berlatih tu 40 hari, boleh kahwin seorang lagi. Kalau dia banyak bercakap, diam je. Itu. Jadi bila sahabat ni dengar, isteri Sayyidina Umar pun sama juga, dia kata berletihlah, marah-marah lah apa. Tapi Sayyidina Umar Al-Khattab diam je. Padahal dia tegas, orang takut dengan dia. Takut-takut pun orang dengan dia,
Tapi kat rumah, dia bukan takut isteri. Tuan-tuan bukan takut isteri. Orang kata, oh dia ni kat luar je berani, kat rumah takut isteri. Bukan takut isteri. Sayyidina Umar bukan takut isteri. Tapi Sayyidina Umar tidak melawan isteri dia kerana ada sebab-sebab. Kerana Sayyidina Umar melihat isteri dia banyak melakukan pengorbanan untuk diri seorang suami. Bukan takut isteri. Nah, jadi bila macam tu sahabat dia kata, baik aku balik je lah. Tak boleh kita nak cari nasihat. Isteri dia pun teruk, kan? Jadi Sayyidina Umar pun bila tu buka pintu, tengok sahabat ni nak balik. Sayyidina Umar panggil, kenapa kamu ni? Apa hajat kamu? Maka orang ni pun beritahulah, ya wahai Amirul Mukminin, saya datang ni nak mengadu kepada kamu tentang isteriku. Tapi bila saya duduk tadi, saya tengok isteri kamu pun lebih kurang juga macam isteri saya. Jadi tak jadilah saya nak mengadu, tak jadilah, kan? Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tengok, wahai saudaraku, ini yang mahal. Wahai saudaraku, aku terpaksa bersabar dalam menghadapi masalah tersebut. Aku terpaksa sabar kerana aku anggap itu adalah hak isteri aku. Cakap ni, kan? Itu hak dia lah. Kerana apa? Kerana dia telah memasakkan makanan untuk aku, membuat roti untuk aku, mencuci pakaian untuk aku, menyusui anak aku. Banyak pengorbanan yang dia buat. Macam-macam benda dia buat untuk aku. Jadi kalau dia meletih orang cakap tu, aku dengar je lah. Sebab itu hak dia lah. Itu hak dia. Itu hak dia. Kerana aku mengingatkan jasanya setiap hari, menyebabkan hati aku menjadi tenang. Walaupun dia cakap menjadi tenang. Bersyukurlah aku tidak melakukan yang haram. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Dengan itu aku sanggup menanggung apa yang dilakukan ke atas aku. Lepas tu, yang ini tuan-tuan, bila kita boleh bina perasaan ini, apabila kita ada perasaan kasih sayang semata-mata nak mencari keredaan Allah. Itu yang penting, mencari keredaan Allah. Kalau kita ni tidak ada perasaan kasih sayang, memang kita tak mencari keredaan Allah, maka suami isteri ni masing-masing akan mencari kesalahan pasangan dia. Bila kita mula mencari kesalahan pasangan, itulah mula akan berlakunya keretakan di dalam rumah tangga. Pasal tuan-tuan, tak ada suami yang perfect, tak ada isteri yang perfect. Tak ada suami yang hebat boleh melaksanakan segala tanggungjawab, dan pasti tidak ada isteri yang mampu melaksanakan semua tanggungjawab sebagai seorang isteri. Memang jarang-jarang lah. Memang jarang-jarang ada. Tapi kita walaupun kita tahu macam tu, maka kita ni kena ada perasaan macam tadilah, memaafkan kekurangan yang ada pada orang lain. Memaafkan kekurangan yang ada pada orang lain. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, maka sampai bila pun kita tidak akan hidup dalam keadaan aman dan tenteram dalam rumah tangga tu. Bila berlaku masalah, jangan sekali-kali isteri ni mengungkit kelemahan yang ada pada suami pada masa dahulu. Ini jangan. Kalau mula mengungkit, itu lagilah teruk padahnya. Kita ada satu masalah ni, masalah A, selesaikan masalah A. Jangan ungkit, awak pun dulu macam ni, dulu macam ni. Kalau dulu macam tu, habislah. Lepas tu, berumah tangga ni mengajar kita bagaimana cara kita memimpin. Memimpin ni. Ada orang, saya pernah nikahkan orang. Nikahkan, itu orang yang pertama lah nikah dengan saya, kan? Dia waktu sebelum nikah tu, masa dia datang tu, saya bila tengok dia, saya kata dalam hati lah, tak lama ni. Tak tahu kenapa. Dia kata tak lama ni. Jadi nikah, function bukan main besar nikah. Rupa-rupanya dalam masa tak sampai seminggu, rupanya cerai.
Tak sampai 5 hari lah, tak silap saya, cerai. Cuma saya bila tengok, dia kata tak lama. Cerai. Saya tak tahu cerai. Dia pun tak datang, tanya kan. Lepas tu dah lama, baru jumpa orang dia, jumpa budak tu. Saya kata, kamu macam mana sekarang? Dia kata, saya dah cerai dah dulu Ustaz. Dia kata, lepas tu kahwin dengan perempuan lain. Lepas tu cerai lagi. Cerai lagi. Kerana apa? Kerana tak boleh nak menerima satu benda yang dia tak terfikir sebelum ni. Jangan fikir bila berkahwin semua senang. Tak. Dia pasti ada kepayahan, pasti ada benda yang kita tak pernah tempuh, yang mesti kita tempuh ketika mana kita berumah tangga. Itulah satu tanggungjawab. Lepas tu tuan-tuan, berlaku baiklah terhadap isteri ini. Kan kita nak cerita, nak habis tak boleh tuan-tuan. Lala kata, ustaz ni cerita pasal suaminya, isteri tak ada ke? Tak ada masa. Tak cukup masa. Yang kedua tuan-tuan, tanggungjawab kita ialah menasihati dan mendidik isteri. Ini tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami memastikan isteri ini mentaati perintah Allah. Sebelum kita bernikah, kita jaga diri kita. Kita semayang, kita tutup aurat. Tapi bila kita mula mengakad nikah, makna kita dah beritahu kita sanggup tanggungjawab yang besar ni. Bukan sekadar kita jaga diri kita, bahkan wajib kita jaga isteri dan anak-anak kita. Kita tak boleh, kita je yang semayang, kita yang tutup aurat, anak isteri tak boleh. Itu tanggungjawab kita yang mesti kita selesaikan. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Bukan kita jaga diri kita saja, kita dah dapat tanggungjawab. Tanggungjawab jaga isteri, jaga anak supaya mereka ini taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh hidup dalam keadaan kita taat perintah Allah, anak isteri derhaka kepada perintah Allah, tak boleh. Kalau kita buat macam tu, bermakna kita ni orang yang tidak melaksanakan amanah. Orang yang tidak melaksanakan amanah ini tuan-tuan, maka di akhirat nanti dia akan dipertanggungjawabkan. Sehingga kan Nabi SAW menyatakan, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap berdosa apabila ia mengabaikan orang yang di bawah tanggungannya. Cukuplah seseorang ini dianggap berdosa apabila dia mengabaikan orang yang di bawah tanggungannya. Jadi antara perkara yang paling penting ialah kita mendidik diri kita, isteri dan anak-anak kita ini dengan agama dan sentiasa taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak bagi makan, bagi tempat tinggal, bagi pakaian, bawa berjalan sana berjalan sini, orang yang bukan Islam pun boleh buat. Orang yang bukan Islam pun boleh buat. Tapi yang kita lebihnya apa? Kita kena pastikan anak ini cinta kepada Allah, taat kepada Allah, cinta kepada Rasul dan mengamalkan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Baru cakap sikit lah, baru dah. Tapi dah bunyi loceng. Jadi cukup sekadar ni tuan-tuan. Yang lebih-lebih lagi tuan-tuan carilah. Carilah di mana-mana yang sepatutnya cari. Saya nak cerita pasal isteri tapi tak sempat. Jadi cukup tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat dan tak ada ilmu yang berhenti setakat itu. Ilmu ni berkembang dan kita carilah ilmu ini di mana-mana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.